Dengar. Boleh. Okey. Ni nota ni nampak kan ni nota ni? Nampak Maulana. Okay. Alhamdulillah. Ni nota Tirmizi pakai hak baru ni lagi kan? Ada kan? Tirmizi ni kita pakai nota kita telah bagi baru ni sebab belum habis lagi kita bincang tu kan? Ya, betul. Okey. Cuma saya nak tanya, betul ke tempat saya tanda ni kita berhenti situ itu? Sini. Atau di mana ya? Nota berapa? Nota 778. 779. Yang tadi tu betul Maulana. Ni Hafiz Ibn Hajar ni. Ya, poin yang ketiga tu. Poin yang ketiga. Okey, tak apa. Poin yang ketiga ya. Nota yang satu lagi tu dah masuk dah. Cuma dapat ke tidak saya tak pasti, tengoklah ya. Nota satu lagi. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna wa tammim bil khair. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sunan Tirmizi dan kita masih membincangkan hadis. Inilah hadis. Hadis 87 dengan perbincangan di bawahnya. Oleh kerana lama dah kita berhenti, jadi saya rasa saya bacalah sepintas lalu apa yang kita telah baca dah, teks asal dia ni dengan terjemahan, kemudian kita pergi ke tempat berhenti tadi, insyaAllah, supaya nampak cerita lah. Kalau tidak dah putus lama ni, terutama kalau yang baru masuk hari ni tu tak tahu kepala ekor lah, jadi tak tahu mana kepala mana ekor. Baiklah, hadis 87 di bawah tajuk 64 bermula daripada muka surat 381. Tengok situlah. Bab ma ja'a fil wudu' min al-qai' war ru'af. Bab ma ja'a fil wudu' min al-qai' war ru'af. Bab hadis-hadis tentang berwudu kerana muntah dan keluar darah dari hidung. Jadi apa hukumnya bila kita muntah ataupun keluar darah dari hidung? Kalau kita ada wuduk, adakah wuduk kita itu terbatal atau tidak? Adakah muntah dan
keluar darah dari hidung tu termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu ataupun tidak. Itu yang nak dibincangkan berdasarkan hadis-hadis. Lalu di bawah tajuk 64 ini Imam Tirmizi kemukakan hadis 87. Wa bihi qala haddatsana Abu Ubaidah bin Abi Safar wa huwa Ahmad bin Abdullah Al-Hamdani Al-Kufi wa Ishaq bin Mansur. قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح. قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه وقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. Itu teks asalnya. Kemudian terjemahannya Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Darda. Kita ambil terus daripada atas ni, yang lain-lain tu kita dah baca sebelum ni, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah lalu baginda berwudu. Pernah muntah lalu baginda berwudu. Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu Thauban. Ini perawi ya, perawi. Kemudian aku bertemu Thauban di Masjid Dimashq. Aku sebut perkara itu, yakni apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda itu kepadanya, kepada Thauban, ini sahabat Nabi. Maka beliau berkata, benar, bahkan akulah yang menuangkan air wudu kepada baginda. Kata Abu Isa, yakni Imam Tirmizi, Ishaq bin Mansur berkata Ma'dan bin Talha. Kata Abu Isa, sedangkan Ibnu Abi Talha, yakni Ma'dan bin Abi Talha, lebih sahih. Kata Abu Isa lagi, tidak hanya seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in berpendapat perlu berwudu kerana muntah atau berdarah hidung. Ini kata Imam Tirmizi, bukan seorang dua ulama lah, maksudnya ramai juga. Perlu berwudu, yakni kalau ada wudu, batal wudu, dan nak bersembahyang dan lain-lain yang memerlukan wudu tu, kena berwudu lain. Itulah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibn al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Sesetengah kita pergi panjang sini. Sesetengah ahli ilmu pula berpendapat tidak perlu berwudu kerana muntah atau berdarah hidung. Inilah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Inilah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Itulah yang kita bincangkan. Lepas tu ada lagi komentar Imam Tirmizi ni. Husain Al-Muallim menganggap hadis ini baik, jayyid. Dan hadis Husain adalah hadis yang paling baik dalam bab ini. Ma'mar meriwayatkan hadis ini daripada Yahya bin Abi Katsir. Namun dia tersalah dalam meriwayatkannya. Katanya daripada Ya'ish bin Al-Walid, daripada Khalid bin Ma'dan, daripada Abi Darda. Dia tidak menyebutkan di dalamnya nama Al-Auza'i.
dia juga menyebutkan daripada Khalid bin Ma'dan. Padahal sebenarnya Ma'dan bin Abi Talha. Itulah ceritanya. Jadi Imam Tirmizi buat tajuk ni nak menceritakan ada khilaf dalam masalah ni. Ada khilaf dalam masalah muntah. Jadi kita dah baca semua dah sebelum ni, nota-nota sebelum ni, kita pergi kepada nota sini. 779 daripada sini. Jadi Imam Tirmizi kata, itulah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Jadi mereka ni berpendapat kalau muntah atau berdarah hidung batal wudu. Jadi wudu perlu diambil balik untuk bersembahyang dan sebagainya. Kata mereka ini. Baik, kita pun ada nota di sini 779. Dan itu juga pendapat Az-Zuhri. Jadi bukan yang disebut oleh Tirmizi itu sahaja yang berpendapat begitu, ramai lagi yang lain. Az-Zuhri, Al-Qamah, Al-Aswad, Amir Al-Sha'bi, Urwah bin Az-Zubair, Al-Nakha'i, Qatadah, Al-Hakam bin Utaibah, Hammad, maksudnya Hammad bin Abi Sulaiman, guru kepada Imam Abu Hanifah, Al-Hasan bin Salih bin Huyai, Ubaidullah bin Al-Husain dan Al-Auza'i. Demikian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Jadi ini semua ni, mereka ni dan ramai yang lagi yang lain sampai ke zaman kemudian, sampai ke hari ni, entah berapa ramailah ulama-ulamanya yang berpendapat begini. Kalau muntah, cuma ada perincian pula muntah tu sebanyak mana. Ada yang kata kalau sepenuh mulut barulah batal wudu. Kalau sedikit tidak batal lagi. Ada yang kata sedikit pun batal dah. Begitu juga dengan berdarah. Berdarah hidung sajakah yang batal? Atau berdarah-darah yang lain lagi, keluar darah melalui tubuh, luka kah misalnya kata di mana-mana bahagian badan, keluar darah tu batal juga kah macam mana? Itu juga ada khilaf. Ada khilaf. Walau bagaimanapun, kenapa yang mereka kata batal itu? Kerana kira-kiranya itu masalah darah lah, kerana keluar najis daripada tubuh. Jadi keluar najis itu sebabnya. Jadi darah tu mereka kira najis. Jadi keluar tu pula tak kira daripada mana-mana pun, asalkan yang keluar tu najis, jadi batal lah wudu. Itu pendapat mereka. Ada juga yang berpendapat begitu. Panjanglah ceritanya. Antara dalil yang menjadi pegangan mereka dalam masalah ini ialah satu, hadis ke-87 yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi di atas. Sebab di hadis ini yang kita baca ni lah yang menunjukkan Nabi SAW muntah, lepas tu dia berwudu. Ini menunjukkan kalau tak batal wudu, kenapa Rasulullah berwudu pula? Itu kita dah bincang dah yang ni. Kita dah bincang, dia ada beberapa poin. Jadi tak apalah, kita ulang sedikit lagi supaya nampak cerita tu. Jadi ini salah satu hujah bagi golongan yang berpendapat wuduk batal dengan sebab muntah dan berdarah hidung tu. Jadi pihak yang tidak bersetuju dan berpendapat muntah tidak membatalkan wuduk membantah alasan itu dengan berkata, hadis ke-87 itu baru boleh dijadikan dalil apabila cukup 3 perkara di bawah ini. Jadi kamu buat dalil dengan hadis 87 ni tak kena, kata mereka, sebab tak cukup 3 perkara. Dia baru betul kamu boleh buat dalil hadis 87 tu apabila cukup 3 perkara ni. Kalau ada 3 perkara ni, okey, boleh. Kita pun boleh terimalah, nampaklah kenapa, bagaimana kamu berdalil dengannya tu, kami pun nampaklah.
Tapi kalau tak ada tiga perkara ni, tak nampak. Berhujah tu hujah tak kemas lah. Tak kuat. Istidlal tu, dalil tu tak kuat. Apa tiga perkara tu? Satu, fa pada perkataan fatawadda'a. Fatawadda'a itu hanya memberi erti sababiyah semata-mata. Maknanya fatawadda'a, Nabi berwuduk tu dengan sebab dia muntah. Kenapa dia berwuduk? Dengan sebab dia muntah. Sedangkan ia juga boleh memberi erti yang lain. Ini bagi orang yang tak setujulah. Orang yang kata muntah tidak membatalkan wuduk. Sebab ia keluar bukan daripada tempat najis, kata mereka. Itu nanti kita akan bincang, akan datang. Jadi yang pertamanya, sebab betul Nabi muntah, tetapi fatawadda'a, lalu dia berwuduk. Kita terjemah begitu pun boleh. Tak mesti kita terjemah dengan sebab dia muntah itu, maka dia berwuduk. Jadi fa tu fa sababiyah. Kamu kena buktikan bahawa fa di sini hanya boleh digunakan dengan makna sababiyah semata-mata. Selagi kamu tak boleh buktikan ini semata-mata untuk makna sababiyah, maka kamu tak boleh guna ini sebagai dalil. Itu bagi pihak yang tak setujulah. Bagi pihak yang tak setuju, tak boleh guna sebagai dalil. Terangkan ni, jelaskan tidak ni? Dengar ke tidak perbincangan ni? Dengar mana? Okey. Dengar. Takut saya lah saja duduk seorang, yang orang lain tak dengar pun. Dengar, insyaAllah. Alhamdulillah. Ni cuba tengok ni kan. Ni kita tengok hadis. Ini hadisnya. Abu Darda meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ni dua perkataan. Qa'a fatawadda'a. Nabi SAW telah muntah. Betul, telah muntah, betul. Fatawadda'a, dengan sebab dia muntah. Jadi ini orang panggil fa ni. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada asas bahasa Arab sikit, kita tahulah fa ni banyak makna dia. Antaranya fa sababiyah. Jadi di sini kalau kamu boleh pastikan bahawa fa ini tidak memberi makna lain, tak boleh memberi makna lain, hanya dia memberi makna fa sababiyah semata-mata. Kalau kamu boleh buktikan begitu, baru kami boleh terima bahawa ini dalil bahawa kalau muntah batal wuduk, dan dengan sebab batal itu kena berwuduk. Tapi kalau fa itu masih boleh memberi makna lain, misalnya fa li ta'qib sahaja. Fa li ta'qib. Fa ni ada banyak makna. Fa ni ada banyak makna. Jadi kalau fa ni fa li ta'qib, maka kamu tidak boleh jadikan hadis ini sebagai bukti bahawa muntah itu membatalkan wuduk. Kata orang yang berpendapat batal wuduknya, kenapa tak boleh kata begitu? Sebab memang jelas qa'a fatawadda'a. Jadi fatawadda'a ni memang selepas qa'a, lepas tu dia berwuduk. Jadi wuduk ni nampaknya tak ada sebab lain, sebab muntah tu lah. Dan apa perlu berwuduk kalau tidak batal wuduknya? Mereka kata gitulah. Itu mereka kata begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya rasa saya tak perlulah ya. Kalau boleh nak tunjuk tu boleh, bahawa fa ni ada banyak makna. Memanglah banyak makna. Tetapi saya rasa saya tak perlulah pergi kepada kamus pula nak tunjuk bahawa fa ni banyak makna. Saya rasa semua boleh faham lah. Boleh faham.
Jadi itu kena belajar lain pula lah. Sebab kita bukan nak tekan tentang nahwu bahasa Arab tu. Kita nak belajar benda lain hari ni. Makna kalau orang yang belajar ada asas sedikit, dia tahulah fa ni ada banyak makna. Seperti wow dan lain-lain pun ada banyak makna juga. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya lafaz fatawadda'a terus selepas perkataan qa'a memang mahfuz. Baru kamu boleh jadikan hadis ini sebagai bukti, sebagai dalil bahawa memang muntah itu membatalkan wudu. Kamu kena pastikan dulu bahawa lafaz fatawadda'a ni sebenarnya berada betul-betul selepas qa'a dan ia mahfuz. Mahfuz tu maknanya memang tepat, memang betul, tak ada salah. Tak ada berlaku kekeliruan di situ. Sedangkan ia masih boleh dipertikaikan. Jadi pihak ulama yang tak mahu terima tu, alasan dia, mereka kata ni hadis ni tak boleh jadi dalil, tak boleh jadi bukti. Muntah tu membatalkan wudu. Sebab apa? Hadis ini tidak mahfuz, kata dia. Pula ada alasan dia. Apa sebab tidak mahfuz? Tidak mahfuz bahawa untuk jadi sesuatu hadis itu hadis sahih, dia mesti kena mahfuz. Jadi qa'a fatawadda'a ni biar pasti. Memang selepas qa'a ni terus fatawadda'a. Sebabnya kita tengok ada banyak lagi riwayat yang lain. Selepas qa'a tidak terus fatawadda'a. Tetapi ada perkataan lain. Dengan sebab itu kita kata fatawadda'a ni bukan sebab kepada qa'a tu. Qa'a tu jadi sebab kepada fatawadda'a ni bukan. Dengan sebab muntah itulah Nabi berwudu. Dah ada benda lain selepas tu. Kata mereka. Lantaran Imam Abu Daud meriwayatkannya dengan lafaz qa'a fa'aftara. Qa'a fa'aftara. Bukan qa'a fatawadda'a. Tidak. Tetapi qa'a fa'aftara. Jadi makna selepas qa'a itu tidak fatawadda'a. Fa'aftara. Itu yang mahfuznya. Yang betulnya, yang tepatnya. Ini telah berlaku kesilapan ni oleh perawi. Perawi dalam meriwayatkan hadis, dia telah melakukan kesilapan atau dia telah meringkaskan hadis itu. Sehingga jadi keliru. Imam Tirmizi sendiri di bawah Kitabus Shiyam meriwayatkannya dengan lafaz seperti itu. Qa'a fa'aftara. Kemudian beliau mengomentarinya dengan berkata, maksud hadis ini ialah Nabi SAW pernah dalam keadaan berpuasa termuntah. Lalu tubuhnya menjadi lemah. Kerana itu baginda berbuka. Dengan sebab lemah tu, jadi Nabi berbuka dengan sebab muntah. Bukan dengan sebab muntah tu sendiri, dengan sebab dia letih. Sebab tu dia berbuka. Bukan dengan sebab muntah. Jadi fatawadda'a ni bagi dari mana ni, keliru ni dia kata ni. Ini waham perawi. Sebenarnya bukan fatawadda'a tapi fa'aftara. Demikianlah ia diriwayatkan dalam sesetengah hadis secara mufassar. Bahkan mana hadis ni ada di dalam sesetengah hadis itu secara mufassar dijelaskan kenapa Nabi berbuka tu. Nabi berbuka tu. Begini. Begitulah hadis tersebut diriwayatkan oleh pengarang Mishkat dengan lafaz qa'a fa'aftara. Dan beliau berkata, ia dikemukakan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ad-Darimi. Baik, sekarang ni kita tengoklah. Ni ada kena-mengena sebab ada kena-mengena. Kenapa mereka ni kata hadis ini tidak mahfuz? Bila tidak mahfuz tak boleh dijadikan hujah lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Keliru tu. Baik, sekarang ni kita nak tengok. Sebagai contoh. Kita pergi kepada Syamilah mudah. Kita ambil Sunan Tirmizi. Tak perlu ambil banyak. Tirmizi.
Sunan At-Tirmidzi. Ini satu. Syakir Bashar boleh ambil ya. Okey. Lepas tu Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Kita ambil ni. Sunan Abi Daud. Kita ambil pula Mishkat. Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih. Kita ambil ini. Cuba kita tengok. Cuba tengok ni. Ini contohnya dalam Sunan Abi Daud. Qa'a fa'aftara. Bukan qa'a fatawadda'a. Nampak ke tidak ni? Qa'a fa'aftara. Hadis yang sama. Inilah Ma'dan bin Talha Abu Darda menceritakan kepada dia bahawa Rasulullah SAW muntah, lalu baginda berbuka, dia berpuasa pada hari itu ketika muntah tu. Ataupun kita kata Nabi muntah, dengan sebab itu baginda berbuka dengan sebab. Kita pakai fa' sababiyah juga. Boleh. Boleh, tak jadi masalah. Fa'aftara. Tetapi fa'aftara ni bukanlah Nabi berbuka ni jadi batal puasa tu dengan sebab muntah tu, tapi dengan sebab letih. Nabi itu berbuka. Bukan dengan sebab muntah tu sendiri. Lepas tu kata dia, aku bertemu dengan Thauban maula Rasulullah SAW di Masjid Dimashq. Ini kata Ma'dan. Aku berkata, Abu Darda menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah SAW qa'a fa'aftara. Thauban pun kata benar, akulah yang menuangkan wuduk kepada dia pada hari itu. Dia cerita wuduk ni tak ada kata qa'a fatawadda'a, mana ada qa'a fatawadda'a. Jadi dia kata yang kita baca ni hadis yang kita baca tadi, hadis yang ke apa tadi? Hadis yang ke 87 ni. Ini hadis ni tidak mahfuz. Yang betulnya yang ni. Lepas muntah tu dia berbuka. Ini hadis Abu Daud. Kita tengok pula Tirmidzi. Ini Tirmidzi sendiri yang kita duduk baca ni pun Tirmidzi juga, tapi di tempat lain. Di tempat lain di bawah kitab berpuasa, ni qa'a fa'aftara fatawadda'a. Jadi fatawadda'a ni lepas fa'aftara. Bukan fatawadda'a terus selepas qa'a itu. Qa'a bukan fatawadda'a. Nampak ke tidak yang saya tunjuk ni? Saya gelapkan sini. Nampak ke tidak? Jelas Maulana, jelas. Jadi qa'a fa'aftara dulu, bukan fatawadda'a. Jadi kata mereka, hadis yang kamu jadikan dalil ini tidak mahfuz. Yang sebetulnya fa'aftara. Jadi kalau nak kata fa' sababiyah, dia duduk pada fa'aftara tu, fa'aftara ni. Jadi kenapa dia berbuka? Dengan sebab dia muntah. Itu pun bukan dengan sebab muntah sendiri, itu dah dengan sebab dia letih. Lepas pada dia berbuka, lepas pada tu adalah berlaku nak sembahyang. Dia pun berwuduk lah. Mana kita pastikan sebelum itu dia ada wuduk ke tak ada wuduk? Orang berpuasa tidak mesti ada wuduk. Jadi bila dia nak sembahyang, katakanlah dia perlu berwuduk lah. Mungkin ketika itu dia tak ada wuduk. Jadi dia pun berwuduk lah. Jadi wuduk itu akulah yang tuang airnya, kata Thauban. Cuba tengok. Ini Tirmidzi. Sekarang kita tengok Mishkat. Ini Mishkat. Daripada Ma'dan bin Talha. Hadis yang sama lah. Qa'a fa'aftara. Ini fa'aftara. Mana qa'a fatawadda'a? Lepas tu cerita sama lah. Hadis tu juga. Lepas tu seperti yang saya sebut tadi, lepas pada pengarang Mishkat dikemukakan hadis ini, dia sebut punca hadis ni. Hadis ni di mana? Abu Daud, Tirmidzi dan Darimi. Jadi dia ambil hadis ni. Maknanya kamu kena pastikan, kata orang yang tak setujulah,
Orang tak setuju kata muntah ni membatalkan wudu. Sebab apa? Dalil. Mana dalil? Ni dalil. Kalau ini dalilnya tak tepat. Tidak kuat. Sebab apa? Hadis ini tidak mahfuz, kata dia. Bila tidak mahfuz, tak boleh dijadikan dalil. Tidak boleh dijadikan dalil. Kemudian beliau mengomentarinya dengan berkata, maksud itu. Demikianlah ia diriwayatkan dalam sesetengah hadis secara mufassar. Begitulah. Inilah yang kita baca tadi. Habis. Itu yang kedua. Kena pastikan itu. Sedangkan kita tengok dalam kitab-kitab hadis, lepas qa'a itu fa'aftara yang banyaknya. Yang ketika terbukti bahawa sebelum muntah Nabi SAW memang dalam keadaan berwudu. Kamu kena pastikan itu dulu. Baru kalau kamu boleh buat dalil. Kamu kena pastikan Nabi sebelum muntah itu memang dalam keadaan berwudu. Jadi kerana terbatal wudu dia, itulah dia berwudu pula ni. Dia tak ada benda lain yang membatalkan wudu dia kecuali yang berlakunya muntah. Kena pastikan yang Nabi sebelum itu tidak berwudu. Memang dalam keadaan berwudu. Dan terbatal wudu dia. Kalau kamu tidak dapat pastikan begitu, tak boleh. Kamu nak jadikan hadis ini sebagai dalil. Sedangkan tidak ada dalil yang jelas menunjukkan begitu. Tak ada dalil yang menunjukkan Nabi sebelum ini ada wudu. Lepas tu dia muntah. Jadi, kira-kiranya tak ada sebab lain untuk batal wudu dia tadi itu. Tak ada sebab lain. Kena pasti itu. Kalau selagi kamu tak pasti, tak dapat pastikan Nabi sebelum itu berwudu, kira-kiranya dah tak ada sebab lain dengan sebab muntah, itulah terbatal wudu dia. Dengan sebab itu dia ambil wudu. Barulah boleh buat dalil. Kalau tidak, tak boleh. Bukan begitu cara nak berhujah, berdalil. Nak pakai dalil pun biar kena dalil. Tetapi masalahnya kita dah baca tadi kan, berapa ramai yang berpendapat kata batal wudu. Salah satu dalil mereka yang kata batal wudu tu hadis ni lah. Hadis ni. Maknanya ini menunjukkan tidak semestinya sesuatu hadis itu diterima pakai oleh semua pihak. Ada kalanya hadis itu dipertikaikan. Setengahnya pakai, setengahnya tidak. Itulah punca Imam Tirmizi nak cerita punca yang berlakunya khilaf di kalangan ulama tu. Kita kena ingat. Bila kita belajar Sunan Tirmizi ini, antara tujuan utama kitab Sunan Tirmizi ini ialah memperkenalkan kepada kita tentang khilaf ulama. Apa punca mereka berbeza pendapat? Apa punca? Jadi puncanya inilah. Kenapa ada pihak tak mahu pakai? Sebab dia kata tak pasti beberapa perkara. Kalau selagi kita tidak boleh pastikan 3 perkara tadi memang ada, maka bagi mereka kita masih tak boleh buat hujah lagi hadis ni. Begitu. Bagi orang yang terima, dia kata qa'a fa'aftara ni pun ada juga. Ini satu cerita lain. Qa'a fatawadda'a ni pun betul juga, kata dia. Jadi orang yang tak terima, dia kata macam mana boleh betul kedua-dua? Salah satu lah betul, sebab hadisnya hadis sama. Orang panggil makhrajnya sama. Jadi makhrajnya sama. Mana perawi hadis pun sama. Sahabat pun yang meriwayatkan hadis ni sama. Jadi macam mana kita nak kata peristiwa lain sedangkan peristiwa ni peristiwa sama? Jadi tak dapat tidak, kita kena tarjihkan mana satu hadis yang lebih tepatnya. Ini hadis yang lebih tepatnya, kata mereka. Yang tak setujulah, ini yang lebih tepat. Yang kita duk baca ni, hadis yang ke 87 ini tidak tepat, kata dia. Itu berlaku kesilapan. Jadi kita tidak boleh berhujah dengan sesuatu hadis yang ada kesilapan di dalamnya. Tak boleh. Itu tidak bertanggungjawab namanya. Baik. Barulah kita sampai kepada tempat berhenti yang itu. Hafiz Ibn Hajar juga di dalam At-Talkhisul Habir mengemukakan hadis itu dengan lafaz ini, kata beliau, hadis Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara.
hadis Abu Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termuntah lalu baginda berbuka puasa. Ini tajuk dia. Itu diriwayatkan oleh Ahmad. Pengarang-pengarang 3 buah kitab sunan yang utama, yakni Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasai. Ibnul Jarud, Ibn Hibban, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, At-Tabarani, Ibn Mandah dan Al-Hakim daripada hadis Ma'dan bin Abi Talha. Ma'dan bin Abi Talha. Daripada Abi Darda. Jadi itu yang betulnya. Ma'dan bin Abi Talha. Di sini hadis yang kita baca ni 87 ni Ma'dan bin Talha. Jadi banyak keliru tu. Di sini kita tidak boleh yakin mana dengan hadis ni sebab ada kekeliruan di situ. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termuntah lalu baginda berbuka puasa. Kata Ma'dan, kemudian aku bertemu Thauban di Masjid Dimashq. Habis itu ya disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar. Jadi At-Talkhisul Habir fi takhrij ahadithi Ar-Rafi'i Al-Kabir. At-Talkhisul Habir. Ini kisah sebuah kitab takhrij hadis. Sebuah kitab takhrij hadis yang telah ditulis oleh Hafiz Ibn Hajar. Jadi kalau kita tengok di sini, kita buat ni, ambil At-Talkhisul Habir. Talkhisul Habir, ni ada beberapa cetakan, ada beberapa versi dia. Cuba tengok ni. Ni karangan Hafiz Ibn Hajar, At-Talkhisul Habir. Kita boleh tengok sini berapa jilid? 4 jilid. 4 jilid. Fi takhrij ahadith Ar-Rafi'i Al-Kabir. Dia takhrij kitab Imam Rafi'i. Hadis-hadis dalam kitab Imam Rafi'i itu dia takhrijkan. Maknanya dia cuba pastikan siapa pengarang-pengarang kitab yang mengemukakan hadis yang disebutkan oleh Rafi'i itu, Imam Rafi'i itu. Jadi dia buat kitab takhrij hadis. Ini yang saya sebut tadi. Jadi dalam ni pun dia sebut aftara. Cerita yang sama. Jadi di situ mesti salah satu je ada kekeliruan di sini. Yang kelirunya mana? Mereka kata yang kelirunya yang kita duduk baca itulah hadis 87. Bukan yang ni betul. Kemudian dengan lafaz ini juga ia diriwayatkan oleh At-Tahawi di dalam Syarhul Athar. Orang yang hendak menjadikan hadis ini sebagai dalil kepada muntah membatalkan wuduk mestilah membuktikan dahulu bahawa lafaz tawadda'a selepas qa'a itu memang mahfuz. Memang mahfuz. Selagi 3 perkara yang tersebut di atas tadi tidak terbukti, hadis itu tidak wajar dijadikan dalil. Ini cara kita nak faham hadis. Tetapi sebagaimana kita telah sebut tadi, walaupun begitu dah ramai orang yang berpendapat begitu. Jadi adakah mereka pegang dengan hadis ini semata-mata? Jawabnya, mereka kata bukan. Hujah kami bukan hadis ini saja. Kalau kami macam bicara dalam mahkamah lah juga kira-kiranya. Kalau tak lekat ni. Dakwaan ini tak lekat, ada lagi yang lain. Begitu. Seolah-olahnya begitulah perbincangan. Saya nak tunjuk
InsyaAllah boleh, kita boleh. Saya nak tunjuk contoh lain. Mishkatul Masabih. Kita ambil itu. Mir'atul Mafatih. Ini mirqat. Kita ambil ini. Okey. Tak, itu tak apa. Kita tengok di sini. Tak apalah, kita abaikan dulu yang tu sebab jangan takut jadi panjang pula situ. Yang kedua, dalil kedua mereka bahawa muntah atau termuntah membatalkan wuduk ialah hadis Aisyah ini. Ini hadis dalil lain lah. Dalil yang pertama telah dibantah. Ramai yang tidak setuju. Orang yang kata tak batal tu, itulah alasan dia. Yang kedua, dalil kedua mereka bahawa muntah atau termuntah membatalkan wuduk ialah hadis Aisyah ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalsun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa muntah, berdarah hidung, menjeluak atau terkeluar air madhi, dia hendaklah pergi berwudu. Kemudian menyambung salatnya. Yang datang menyambung salatnya dalam keadaan tidak bercakap dengan sesiapa. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini dalil. Tapi orang yang tak setuju dia kata, kamu tak boleh buat dalil hadis ini sebab hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif kerana ia diriwayatkan Ismail bin Ayyash daripada Ibnu Jurayj. Riwayat Ismail daripada perawi-perawi Hijaz dhaif menurut para ulama hadis. Kemudian hadis itu sebetulnya adalah hadis mursal. Bukannya hadis marfu'. Muttasil. Itu kata mereka. Apa? Ini man asabahu qai'un. Kalau kita pergi tengok sini. Sunan Ibn Majah. Sebagai contohnya, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun pun boleh. فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. Cuba tengok ni. Ni tadi yang saya ambil tu hadis ni saja. Ni kita nak tunjuk sanad dia ni. Ni sanad. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج. Sini masalah. Ismail bin Ayyash meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj. Ismail bin Ayyash ni perawi yang kalau dia riwayat daripada orang-orang yang senegeri dengan dia, okey. Tapi kalau bukan senegeri dengan dia macam Ibnu Jurayj ni, di Mekah, orang Mekah, dia tak boleh, dia jadi dhaif. Sebab itu kita tengok ni. Nombor 1, isnaduhu dhaif.
riwayatu Ismail bin Ayyash an ghairi ahli baladihi dha'ifah. Riwayat Ismail bin Ayyash kalau daripada bukan orang senegeri dengan dia dhaif. Ini termasuk dalam hadis yang diriwayat daripada bukan orang senegeri dengan dia lah. Ibnu Jurayj itu apa? Abdul Malik bin Abdul Aziz. Ini tak apalah. Jadi hadis yang sama ni ada dalam kitab-kitab lain disebutkan di sini. Cuba tengok ni. Kemudian dia kata daripada Aisyah, daripada Ibni Abi Mulaikah, daripada Aisyah katanya. Jadi di sini mursal ini. Cuba tengok ni. Disebut. Min tariq Ibn Jurayj an abihi mursalan, secara mursal. Jadi ada riwayat yang tak sebut Aisyah tu. Ada begitu. Daripada Ibni Abi Mulaikah terus daripada Aisyah. Begitulah. Panjang lagi ceritanya. Jadi ikut mana-mana pun yang mudahnya kalau kita nak tengok, ini dhaif lah. Jadi bila dhaif, macam mana kamu buat dalil? Tak boleh buat dalil. Sebab sebagaimana kita dah tahu kan, hadis dhaif tak boleh jadi hujah dalam bab hukum ni. Bab hukum lah. Batal ke tidak wuduk ni bab hukum. Bukannya bab fadail. Bukannya bab targhib dan tarhib. Jadi sehingga kita nak pakai hadis seperti ini. Tak boleh. Hadis ini dhaif. Okey. Yang ketiga, terdapat beberapa lagi hadis lain yang dijadikan oleh mereka sebagai dalil dalam bab ini, yang disebutkan oleh Az-Zaila'i di dalam Nasbur Rayah dan Hafiz Ibn Hajar di dalam Ad-Dirayah. Jadi Hafiz Ibn Hajar juga ada tulis takhrij, kitab takhrij hadis hidayah, hadis-hadis hidayah. Ad-Dirayah fi takhrij ahadithil hidayah. Betul. Nasbur Rayah tu memang takhrij, kitab takhrij hadis hidayah lah. Kitab hidayah ni kitab fiqh mazhab Hanafi yang utama. Memang kitab tu jadi rujukan utama dari mazhab Hanafi. Kalau kita kalau dalam sistem pengajian di India, di Pakistan lah, kalau kita tak belajar kitab itu atau setaraf dengan kitab itu, tak boleh belajar daurah hadis. Tak boleh. Nak belajar daurah hadis kena belajar kitab hidayah. Jadi kitab Al-Hidayah. Jadi biar kenal lah kitab tu. Saya nak perkenalkan hari ni kitab hidayah ni. Kita buat yang ni, ambil kitab Al-Hidayah. Biar kenal lah kitab hidayah ni. Ini kitab hidayah. Ini kitab hidayah. Kemudian banyak syarah-syarah dia ni, banyaklah. Tak kira lah tu. Kita ambil kitab yang asal tu. Tak ada. Tak ada pula. Tak ada pula. Sepatutnya ada lah. Man asabah. Man asabah qaib. Ini Ad-Dirayah yang Hafiz Ibn Hajar itu. Ini Al-Binayah, syarah hidayah. Al-Hidayah. Man asabahu qay'un aw ru'afun. Sekejap. Ini Al-Hidayah fi takhrij ahadithil bidayah. Ini lain pula. Ini kitab lain pula. Ini kitab lain. Ini yang kita maksudkan itu. Hafiz Ibn Hajar sebut di sini.
Jadi kitab Hidayah tu ni kitab Hidayah. Yang keluar ni dengan syarah sahaja. Dengan syarah sahaja. Tak apalah. Jadi tetapi semuanya dhaif. Tidak ada satu pun daripadanya layak dijadikan dalil sebagai dalil. Kata An-Nawawi di dalam Al-Khulasah, tidak ada hadis sahih tentang terbatal wudu atau tidaknya dengan sebab terkeluar darah hidung, muntah dan tergelak semasa sedang bersolat. Semasa sedang bersolat. Jadi sebab ni mazhab Hanafi ni kan, kalau kita pelik juga, kalau kita dalam solat tergelak sampai bunyi suara, dia bukan sekadar batal solat saja, bukan batal wudu juga. Begitu. Batal wudu juga. Jadi Imam Nawawi kata tidak ada hadis sahih tentang terbatal wudu. Atau tidaknya dengan sebab terkeluar darah hidung, muntah. Termasuklah hadis yang kita baca tadi. Tapi bagi orang yang terima tu, dia kata okey. Sebab itu sahih, kata dia. Jadi dari segi menilai sahih atau tidak sahih itu pun berbeza juga pendapat ulama. Habislah di situ. Kemudian 789. Jadi sesetengah ahli ilmu, Imam Tirmidzi kata, sesetengah ahli ilmu, itu tadi dia sebut di satu pihak. Sesetengah ahli ilmu pula berpendapat tidak perlu berwudu kerana muntah atau berdarah hidung. Inilah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Jadi kalau muntah, tak terbatal pun wudu. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat begitu. Kalau berdarah hidung. Menurut Malik, Imam Malik, seseorang tidak perlu berwudu. Jadi saya nak orang lain pun nak baca. Siapa nak baca ni? Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Dengar ke tidak ni? Dengar Maulana. Dengar. Siapa nak baca? Dengar. Saya minta orang lain pula baca. Sudah. Daripada sini. 780 ni. Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Kenapa senyap ni? Saya baca mana? Siapa ni? Saya Izzati. Izzati. Silakan Izzati. Nota 780, menurut Imam Malik, seseorang tidak perlu berwuduk kerana berdarah hidung, muntah atau mengalir nanah dari tubuhnya. Wuduk tidak perlu wajib diambil melainkan kerana hadas, iaitu najis yang keluar melalui zakar atau dubur. Kata sesetengah ulama, dengan sebab tidur juga terbatal wuduknya. Itulah pegangan sekumpulan murid-murid Malik. Menurut Malik, darah yang keluar melalui dubur juga tidak membatalkan wuduk. Beliau mensyaratkan yang keluar melalui kubul dan dubur itu najis yang biasa keluar pada ketika sihat sahaja. Itu sahaja yang membatalkan wuduk menurut beliau. Pendapat Syafi'i tentang berdarah hidung dan semua darah yang keluar dari tubuh seseorang juga sama seperti pendapat Malik. Cuma beliau berbeza pendapat dengan Malik tentang apa yang keluar daripada dua saluran utama najis, iaitu kubul dan dubur sahaja. Bagi beliau, apa sahaja yang keluar melalui dua saluran itu membatalkan
sama ada ia berupa darah, batu, ulat atau lain-lain. Antara tokoh ulama yang berpendapat darah yang keluar melalui mana-mana bahagian tubuh selain dua saluran utama najis tersebut tidak membatalkan wuduk ialah Tawus, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Rabi'ah bin Abdul Rahman dan Abu Sur. Demikianlah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istizkar. Imam Bukhari di dalam sahihnya menulis Al-Hasan iaitu Al-Basri berkata, orang-orang Islam dari dahulu lagi sentiasa bersolat dalam keadaan luka-luka yang dialami mereka. Tawus, Muhammad bin Ali, Atha dan Ahlul Hijaz berpendapat tidak perlu berwuduk kerana terkeluar darah, iaitu dari mana-mana bahagian tubuh. Hafiz Ibnu Hajar menulis di dalam Fathul Bari, kata Al-Bukhari dan Ahlul Hijaz itu merupakan ataf am kepada khas. Kerana nama 3 orang yang disebutnya itu termasuk dalam Ahlul Hijaz juga. Itulah yang diriwayatkan oleh Abdul Razak daripada saluran Abi Hurairah dan Sa'id bin Jubair. Ia juga dikemukakan oleh Ibnu Abi Shaybah daripada saluran Ibnu Umar dan Sa'id bin Al-Musayyab. Ismail Al-Qadi pula meriwayatkannya melalui saluran Abi Al-Zinad daripada 7 fuqaha dari kalangan penduduk Madinah. Dan itulah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Memang terbukti berdasarkan riwayat yang sahih bahawa Umar telah bersembahyang dalam keadaan lukanya mengeluarkan darah. Teruskan. Asar Umar itu dikemukakan oleh Malik di dalam Al-Muwatta. Di dalam tersebut, fasalla Umaru wajurhuhu yas'abu dama, iaitu maka bersembahyanglah Umar dalam keadaan lukanya mengeluarkan darah. Antara hujah Malik, Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya ialah hadis yang dikemukakan oleh Bukhari secara ta'liq daripada Jabir di dalam kitab sahihnya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dhatil riqa'i farumiya rajulun bisahmin fanazafahu damu faraqa'a wa sajada wa madha fi salatihi. Bermaksud ketika Nabi SAW dalam peperangan Zatil Riqa, ada seorang lelaki dipanah. Darah terkeluar daripada tubuhnya, tetapi dia terus bersolat dengan rukuk dan sujudnya. Syekh Abdul Haq Ad-Dihliwi di dalam kitabnya Lama'at At-Tanqih membantah orang-orang yang menjadikan hadis itu sebagai pegangannya dengan berkata, ia baru boleh dijadikan hujah setelah dipastikan Nabi SAW mengetahui tentang solat orang, iaitu sahabat itu. Kata Al-Qattabi, aku tidak mengerti bagaimana hadis itu boleh dijadikan dalil. Sedangkan darah apabila mengalir akan mengenai badan. Kadang-kadang ia mengenai kain juga. Dalam keadaan itu, bagaimana solat boleh sah? Kecualilah dikatakan darah yang keluar dari badan itu keluarnya adalah dengan memancut sehingga tidak mengenai sedikit pun badan atau kain. Dan jika keadaan ini berlaku, maka ia merupakan suatu keajaiban. Sekian sahaja nukilan daripada Lama'at At-Tanqih karangan Syekh Abdul Haq Ad-Dihliwi. Hadis Jabir yang dikemukakan oleh Bukhari itu sahih. Ia dikemukakan juga oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ad-Darulqutni. Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim menghukumnya sahih. Zahir cerita menunjukkan Nabi SAW mengetahui peristiwa yang berlaku kepada sahabat yang sedang bersembahyang itu. Lantaran ia berlaku semasa ia sedang berkawal atas arahan baginda SAW. Setelah menukilkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ad-Darulqutni dan Al-Baihaqi tadi, Al-Aini di dalam kitabnya Al-Binayah Syarh Al-Hidayah jilid 1 muka surat 122 menambahkan kata-kata Jabir bahawa cerita itu sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW. Maka baginda mendoakan kebaikan untuk kedua-dua orang sahabat yang berkawal itu di samping tidak menyuruhnya berwuduk.
dan tidak juga menyuruhnya mengulangi sembahyangnya. Jika benar nukilan Al-Aini itu, maka terbuktilah bahawa Nabi SAW mengetahui apa yang berlaku kepada sahabat berkenaan. Hafiz Ibn Hajar pula mentakwinkan peristiwa yang berlaku kepada sahabat itu dengan berkata, ada kemungkinan darah telah mengenai kainnya sahaja dan dia dengan pantas menanggalkannya. Sementara yang mengalir di tubuhnya pula hanyalah sedikit sahaja, iaitu sekadar yang dimaafkan. Takwilan Hafiz Ibn Hajar ini juga tidak memberi apa-apa erti kerana masalahnya ialah keluar darah dari tubuhnya itu tetap tidak membatalkan wuduk. Tidak kira sama ada ia mengenai kainnya dan tubuhnya, kedua-duanya sekali atau salah satu daripadanya, atau langsung tidak mengenai kedua-duanya sekalipun. Jadi itulah ceritanya yang kita baca di satu pihak lagi yang mengatakan muntah ke ataupun keluar darah melalui mana-mana saluran darah melalui tubuh lah tidak membatalkan wudu. Inilah pendapat Malik. Pendapat Malik. Jadi Imam Malik ni samalah dengan Imam Bukhari. Kalau keluar darah tu kalau keluar sama ada daripada hidung ataupun daripada bahagian tubuh yang lain tak batal wudu. Jadi dalilnya yang kita baca tadi lah, yang Izzati baca tadi, hadis Jabir di dalam Sahih Bukhari. Walaupun Imam Bukhari mengemukakannya secara ta'liq, tapi hadis itu sahih. Jadi bagi Imam Malik, yang membatalkan wuduknya ialah yang keluar melalui dua saluran utama najis, qubul dan dubur. Dan yang keluar itu pula yang biasalah najis lah. Kemudian dalam keadaan biasa pula, sihat. Itu saja yang apa ni membatalkan wuduk. Yang lain-lain semua tak batal. Imam Syafi'i sama juga dengan Imam Malik. Dari segi yang membatalkan ialah hanya yang keluar melalui dua saluran utama najis itu, qubul dan dubur. Qubul dan dubur. Itu baru membatalkan. Dan dia berbeza dengan Imam Malik pula dari segi mana? Kalau keluar melalui dua saluran itu tak kira lah yang biasa keluar ke atau yang tidak biasa. Tetap membatalkan wudu. Ketika sihat ke, ketika tidak sihat ke, tak kira. Semua membatalkan wudu. Imam Malik pula kata yang keluar itu yang biasa. Misalnya kita kata kencing. Itu yang biasa. Baru batal. Ataupun kita kata kentut. Keluar melalui saluran itu juga. Baru batal. Ataupun tahi. Keluar. Baru batal. Tapi kalau benda lain, ulat, cacing saja keluar. Ataupun batu saja yang keluar. Itu tidak batal wudu bagi Imam Malik. Imam Bukhari betul-betul sama dengan Imam Malik dalam bab ni. Betul-betul sama. Jadi kalau melalui tubuh, melalui hidung itu tak termasuk dah. Memang tak batal lah bagi mereka ni. Walaupun dia ada pula perincian, perbezaannya itu ada pula macam kita sebut tadi lah. Inilah yang saya sebut di sini. Menurut Malik, darah yang keluar melalui dubur juga tidak membatalkan wuduk. Sebab itu bukan yang biasa keluar. Bukan secara tabi'i. Dalam keadaan orang sihat, dia tak keluar darah. Kalau keluar itu, ada penyakit, itu masalah penyakit. Jadi tak batal. Kalau keluar darah saja, kecuali kalau keluar bersama darah, itu najis. Tahi, itu batal lah kerana keluar. Sesuatu yang biasa. Tapi kalau dalam keadaan sakit, tak batal juga. Mengikut Imam Malik, tak batal. Jadi dari satu segi, mazhab Imam Malik ni memudahkanlah kalau orang sakit kan. Tak perlu banyak kali ambil wudu. Itu pentingnya kita tahu. Jadi beliau mensyaratkan yang keluar melalui qubul dan dubur itu najis yang biasa keluar.
pada ketika sihat saja. Itu kalau yang keluar. Kalau pada ketika tak sihat, orang yang uzur keluar pun tak batal wuduk dia. Keluar tahi sekalipun. Apatah lagi kalau orang yang duduk di hospital tu sekarang ni, air kencing dia, mana saya tak nampak ni, peserta-peserta kita. Kalau nampak seronok sikit. Nampak orang di hadapan tu. Seronok sikit. Kalau tidak macam bercakap seorang. Jadi kalau bayangkan di hospital kan sekarang ni banyak biasalah pakai beg tu, beg najis tu. Air kencing dia sentiasa keluar. Dan dia bedah lah buat tebuk sedikit dekat perut tu. Batal ke tidak? Mengikut Imam Malik tak batal. Kalau mengikut Imam Syafi'i, yang keluar itu sebab tidak melalui dua saluran utama, tak batal juga. Kalau mengikut Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri yang disebutkan tadi, ramai tadi yang disebutkan tadi, asal keluar najis, tak kira melalui saluran mana-mana pun daripada tubuh. Jadi batal lah wuduk. Dari satu sudut, yalah nampak bersih kan, tapi dari sudut yang lain susah untuk orang sakit tu. Susah untuk orang sakit. Secara khusus kalau bincang tentang Imam Bukhari ni, saya dah tulis satu makalah lah, satu risalah. Mungkin peserta kita dah dapat ke tidak, saya tak pasti gitu ya. Sekejap saya tengok. Sekejap. Ada ke tidak di sini? Kalau ada saya boleh tunjuk. Ada. Saya boleh tunjuk terus. Ini satu ketah kerja saya lah yang saya pernah buat dulu dan dibentangkan beberapa kali dah pada beberapa tempat, termasuk di Balai Islam dekat Kelantan ni. Sekejap saya cari. Wuduk sekejap. Ini. Ini kalau dalam nota ni, kalau nak dapat, mungkin saya boleh minta anak saya masukkan dalam grup kita ni, boleh tengok ni. Ini perbincangan Imam Bukhari, dia sama. Imam Bukhari telah membuat satu bab bertajuk orang yang berpendapat tidak perlu berwuduk melainkan kerana keluar sesuatu daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur, dengan tujuan menyatakan pendapat dan ijtihadnya berhubung dengan apa yang keluar dari tubuh yang membatalkan wuduk, di samping menolak pendapat orang-orang lain dalam masalah ini. Jadi bagi dia seperti Imam Malik. Para ulama berbeza pendapat tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk disebabkan perbezaan pendapat mereka dalam penentuan manat bagi perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu. Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Ahmad dan lain-lain berpendapat manatnya ialah keluarnya najis. Itu sebabnya daripada tubuh seseorang. Tidak kira sama ada keluarnya itu daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur, atau daripada lain-lain bahagian tubuh. Kerana itulah mereka berpendapat terbatal wuduk dengan keluarnya darah dari hidung atau mana-mana bahagian tubuh yang lain. Wuduk juga terbatal menurut mereka dengan sebab muntah dan lain-lain. Itu. Imam Syafi'i dan orang sehaluan dengannya berpendapat, di sini saya bincang panjang. Saya bincang panjang di sini. Pendapat Imam Bukhari dalam masalah ini sama seperti pendapat Malik, iaitu manatnya ialah keluarnya sesuatu yang ini najis dan sebagainya yang biasa daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur secara normal. Tetapi beliau berbeza pendapat dengan Malik dalam perkara-perkara lain
yang membatalkan wudu seperti dalam masalah menyentuh zakar dan masalah bersentuh dengan perempuan dalam keadaan bernafsu. Justru Malik berpendapat terbatal wudu seseorang kerananya. Sementara Imam Bukhari pula berpendapat wudu tidak terbatal juga dengan sebab menyentuh zakar atau dengan sebab bersentuhan dengan perempuan walaupun dalam keadaan bernafsu sekalipun. Ini panjang ceritanya. Dan apa ni yang menariknya, kalau nota saya ni yang saya buat ini, apa ni, saudara-saudara peserta sekalian boleh tengok rujukannya sebab saya buat di akhir dia. Ni rujukan daripada kitab Bukhari dalam syarah-syarah Bukhari. Yang kita sebut gini, mana buktinya. Ni di belakang ni ada teks. Teksnya di dalam kitab-kitab ulama tu dah sebut. Jadi itulah sekedarnya secara ringkas saya sebut tu. Jadi menurut Malik, darah yang keluar daripada melalui dubur juga tidak membatalkan. Beliau mensyaratkan yang keluar melalui kubul dan dubur itu najis yang biasa keluar pada ketika sihat sahaja. Itu saja yang batal. Sama juga Imam Bukhari. Jadi kalau kita pakai pendapat ni kan jadi mudahlah. Sebab tak batal wudu kan. Tak batal wudu. Jadi mudahlah ambil sekali wudu. Lepas tu walaupun keluar pun boleh tetap sembahyang. Selagi tidak ada perkara lain lah yang membatalkan wudu berlaku. Misalnya tidur ke, nyenyak, ataupun terkentuk ke, itu ada sebab lain. Kalau tak ada sebab lain, semata-mata kerana ini, tak batal. Jadi kena baca di sinilah ya. Kena baca di sini. Cuma beliau berbeza pendapat dengan Malik. Ni perinciannya, dan kalau nak lebih detail lagi pendapat orang-orang yang kata begitu, kena tengok nota saya tadi lah. Kena tengok nota Fiqh Bukhari tadi. Di situ lebih banyak, bukan satu masalah sajalah, bukan satu isu saja yang saya kemukakan, banyak lagi perkara lain. Perbezaan pendapat beliau dengan orang lain. Ini Imam Bukhari dalam Sahihnya menulis, Al-Hasan Al-Basri berkata, orang-orang Islam dari dahulu lagi sentiasa bersalat dalam keadaan luka-luka yang dialami mereka. Jadi luka ni tentu lebih teruk lagi daripada darah hidung tu. Jadi Imam Bukhari termasuk Imam Malik juga berpendapat dengan hadis ini. Seorang sahabat tu duduk tengah sembahyang tu, dia dipanah. Dan Sayyidina Umar, ini dalam Muwatta Imam Malik, bersembahyang dalam keadaan lukanya mengeluarkan darah. Jelas. Jadi maknanya kenapa? Sebab bagi mereka satunya darah itu tidak najis pun. Darah manusia ini tidak najis. Tidak najis. Jadi bila yang keluar itu tidak najis, tak simbol lah kena kain ke, kena tubuh ke. Jadi bagi orang-orang lain itu dia masalahnya, dia kata darah itu najis. Bila darah itu najis, jadi dia akan kena kain, akan kena tubuh. Bila kena tubuh jadi batal lah sembahyang tu. Kalau kata tak batal wuduk pun, batal lah juga sembahyang tu. Tapi masalahnya macam mana Sayyidina Umar sembahyang ni? Takkan sembahyang dalam keadaan batal wuduk? Kalau darah ni keluar, darah ni dikira najis, tentulah tak sah sembahyang dia. Sebab keluar mestilah kena mana-mana bahagian tubuh, banyak. Sayyidina Umar ni bukan luka biasa, orang tikam dia. Dia cerita di akhir hayat dia lah. Tapi dia tetap bersembahyang lagi sampai masa bersembahyang lah. Dalam keadaan darah tu yath'abu ni keluar dengan banyak. Lepas tu kalau ni sahabat Nabi yang duduk berkawal dalam Ghazwah Zatir Riqa' ni, kena panah. Bukan sekali kena panah. Takkan darah tu keluar sedikit. Lebih banyak lagi daripada keluar ikut hidung tu. Jadi dia tetap bersembahyang. Kalau batal sembahyang dia pun tak batal, wuduk dia pun tak batal. Kalau kita kata wuduk dia terbatal, macam mana dia bersembahyang tu? Tentu tak batal, terbatal. Dan ini lebih sahih lagi daripada semua-semua tadi. Termasuklah hadis yang kita baca tu, hadis 87 ni.
Tak boleh nak lawan dengan yang ni. Jadi orang-orang yang mengatakan najis dia kata batal lah sembahyang. Cuma apabila berhadapan dengan hadis ni yang timbul masalah. Cuba jawab yang ni macam mana. Itu sebab ada yang mengandaikan macam-macam tu. Hafiz Ibn Hajar pun kata kira-kiranya bila kena baju dia cepat-cepat tanggalkan baju. Kalau tanggalkan baju pun di tubuh dia tu tetap kena berdarah dah tu. Meleleh lah. Ke mana-mana bahagian tubuh dia. Itu dah batal. Wudu. Kalau kita kata batal wudu lah. Kalau kita kata tak batal wudu, sembahyang dia sepatut batal lah. Sebab sembahyang najis keluar ni daripada tubuh tu. Bagi orang yang kata najis keluar daripada tubuh ikut mana-mana bahagian batal wudu, lagilah. Kalau yang kata tak batal wudu seperti Imam Syafi'i pun, masalahnya tak batal wudu, tapi sembahyang dia tak batal lah. Sebab najis kena tu. Banyak sampai begitu sekali sebab dia anggap najis juga. Tapi kalau kita pakai pendapat Imam Bukhari, dia kata tidak najis pun. Imam Malik dia kata tidak najis pun darah tu. Kecuali memang tidak. Kalau keluar melalui kubul dan dubur pun dia kata tidak batal juga. Kalau darah sajalah. Kalau darah saja yang keluar melalui kubul dan dubur. Sebab itu bukan biasa keluar. Dalam keadaan sihat darah tak keluar daripada kubul dan dubur. Kalau kita kata perempuan darah istihadah, itu penyakit. Darah penyakit. Jadi di sini susah sikitlah nak jawab. Cuma itulah Syekh Abdul Haq ni. Kitab Syekh Abdul Haq ni sekarang ni dah ada dalam dalam kitab dalam Syamilah ni. Kita nak ambil cuba tengok Inilah ma'atul tanqih arah mishkatul masabih. Ini kitab ni lama dah ni, pengarang dia ni Syekh Abdul Haq ni ulama hadis sebelum daripada Syah Waliullah lagi. Ni kitab ni 10 jilid ni. Sekarang ni dah ada dalam Syamilah. 10 jilid ni. Syarah Mishkatul Masabih. Ni dia ada bincang sini. Dia sebut di sini dia kata kita tak boleh nak buat dalil lagi ni. Kalau selagi kita tidak dapat pastikan yang Nabi tahu cerita ni. Sebab ni cerita ni dua orang sahabat berlaku kepada dia. Mungkin Nabi tak tahu. Jadi dia berdasarkan apa yang dia faham tak batal. Jadi dia meneruskan sembahyang dia. Sebenarnya dah batal. Jadi orang yang kata tak batal tu dia kata, inilah yang saya tulis ni. Takkanlah Nabi tak tahu. Sebab itulah Al-Aini dalam syarah Hidayah Al-Binayah tu dia kata Nabi tahu. Sebab dia berkawal tu pun dengan arahan Nabi juga. Takkanlah sahabat tak bagi tahu apa yang berlaku tu kepada Nabi. Jadi Nabi tahu. Bila Nabi tahu, adakah Nabi, mana bukti Nabi suruh dia bersemayang balik? Atau Nabi suruh dia, Nabi ada katalah, kenapa kamu teruskan semayang? Tak perlu dah semayang tu. Batal dah semayang kamu. Bahkan air semayang kamu pun dah terbatal juga. Sebab apa? Sebab keluar darah dari tubuh kamu begitu banyak tu, kena anak panah. Bukan satu anak panah. Banyak. 2, 3 anak panah. Tapi dia tak berhenti bersemayang sebab dia sedang syok baca Quran dalam semayang. Sahabat dia seorang lagi tu tertidur, dia tak perasan. Lepas pada tu barulah lepas dia sudah semayang tu barulah dia cerita gerak kawan dia yang tidur tu. Dia cerita. Jadi orang yang cuba nak mentakwilkan hadis ini dengan macam-macam takwil hadis tu, takwilan yang jauh lah, susah lah. Selain daripada itu, kalau kita kata darah ni najis, bila kita sekarang ni, terutamanya di zaman moden sekarang ni, orang pindah darah tu kan, derma darah tu, masuk darah orang lain, masuk najis lah dalam tubuh kita. Begitulah jadinya.
Kalau kita kata tidak najis, itu sesuai dengan kemuliaan manusia. Jadi tak timbul dah soal kafir ke Islam ke darah tu, darah siapa pun tak jadi masalah, memang tidak najis. Memang tidak najis. Jadi kadang-kadang orang ni dia terlalu dangkal cara berfikir. Dan kalau tidak najis boleh makan. Siapa nak suruh makannya pula? Siapa nak suruh minum darah tu? Najis itu dari segi tidak membatalkan wuduk, tidak membatalkan sembahyang, tidak jadi kotor, kain kita tidak jadi najis. Dan kita boleh terus sembahyang, itu saja. Dan misalnya kalau kita derma darah, masuk darah ke dalam tubuh orang lain, kita lebih senang hati. Sebab apa? Kita berasa itu bukan najis pun. Tapi bagi orang yang kata najis, kurang-kurangnya ada sedikit perasaan dia tu. Walaupun ada keharusannya. Orang yang kata najis pun dia kata boleh. Sebab itu darurat. Dia pergi ke situ lah hukum darurat tu. Sebab itu darurat. Dia pergi ke situ. Tapi kalau kita pakai pendapat ni, tak payah kita pakai kaedah darurat tu. Tidak darurat pun boleh. Boleh. Sebab tidak najis pun. Itulah benda yang khilafnya kan. Jadi bagi saya lah dalam masalah ni, jauh nak batal wuduk tu jauh. Kalau dalam keadaan sembahyang pun tak batal. Jadi ini semua menunjukkan yang keluar tu bukan najis lah. Jadi orang yang kata najis tu mana dalilnya? Kalau dalil tadi itu dipertikaikan. Walaupun ada yang kata sahih tapi tidak sepakat lah kata sahih. Seperti yang kita dah bincang dah tadi, banyak perkara sangat itu yang dipertikaikan, yang meragukan. Bagaimana kita nak jadikan dalil hujah? Baiklah, panjang dah cerita ni, dan nota ni pun kita dah lengkap dah, boleh tengok dah sendirilah lepas ni. Jadi kita teruskanlah, nak habiskan ini. Husain Al-Muallim menganggap hadis ini baik, jayyid. Jadi jayyid ini tidak sama dengan sahih, dia kurang sedikit daripada sahih. Kalau kita nak kata hasan boleh. Dan Husain adalah dan hadis Husain adalah hadis yang paling baik dalam bab ini. Walaupun ada orang pertikai, Imam Tirmizi kata, tetapi ia adalah yang terbaik. Maknanya yang terbaik itu pun dipertikaikan. Bayangkanlah macam mana yang lain-lain. Kata Ibnu Mandak, isnadnya sahih dan bersambung-sambung. Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya kerana ada pertikaian pendapat ulama hadis tentang sanadnya. Tirmizi pula berkata, Husain Al-Muallim menganggap hadis ini baik, ini elok. Demikian juga kata Imam Ahmad. Terdapat banyak juga perselisihan pendapat tentang hadis ini. At-Tabarani dan lain-lain ada menyebut tentangnya. Demikianlah kata Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar. Jadi kalau nak selamat, hadis yang bermasalah ni dipertikaikan ini, sebab itulah ramai yang tak mahu pakai. Walaupun ada yang pakai, dia kata boleh pakai dah. Masing-masing lah. Masing-masing lah. Kita tak nak kata apa dah lah. Itu pilihan masing-masing. Oh, ini sepatutnya 13 kan, baru besar sikit. Oh tidak. Ini sebab nota ni dia kecil sikit. Nota. Kalau yang di atas ni betul lah. Cerita lain pula. Ma'mar meriwayatkan hadis ini daripada Yahya bin Abi Katsir, namun dia tersalah dalam meriwayatkannya. Katanya daripada Ya'ish bin Al-Walid, daripada Khalid bin Ma'dan, daripada Abi Darda. Dia tidak menyebutkan di dalamnya nama Al-Auza'i, padahal ada Al-Auza'i di dalamnya. Ni Imam Tirmizi nak cerita beberapa saluran riwayat ini. Adapun dalam hadis yang dikemukakan di atas oleh Imam Tirmizi, itu ada pun. Seperti kita tengok tadi kan. Ini. Ini cuba kita tengok sanad ini kan. Daripada
Husain Al-Mu'allim daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Abdul Rahman bin Amr Al-Auza'i. Ada sebut ni. Yang ni ada. Jadi yang ni lah yang dikatakan sahih tu oleh ramai juga ulama. Dia ada sebut Al-Auza'i ni. Dan Ma'dan bin Abi Talhah, ni sebut Abi Talhah, bukan Ma'dan bin Talhah. Jadi yang ni betul. Imam Bukhari, Imam Tirmizi sekarang ni nak bincang beberapa sanad bagi saluran sanad bagi hadis ini. Ada macam-macam. Bukan yang ni saja, ada lagi yang lain-lain. Jadi yang lain-lain itu sambil-sambil itu Imam Tirmizi komen lah. Itu cara dia. Jadi sini cuba tengok ni. Dia juga, yang ni Ma'mar ni, meriwayatkan hadis ini daripada Yahya bin Abi Kathir. Ma'mar, dia meriwayatkan juga daripada Yahya bin Abi Kathir, tapi dia tersilap. Dia juga menyebutkan daripada Khalid bin Ma'dan. Padahal sebenarnya Khalid bin Abi Talhah. Ma'dan bin Abi Talhah. Daripada Khalid bin Ma'dan. Padahal sebenarnya Ma'dan bin Abi Talhah. Bukan Khalid bin Ma'dan. Itu silap lah. Silap Ma'mar. Dalam saluran riwayat lain. Bukan yang tadi. Yang tadi tu okey dah. Begitu. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk pagi ini bahagian Sunan Tirmizi ni. Wallahu a'lam. Kita rehat sekejap lah ya. Lepas tu akan sambung dengan yang satu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.